Jadi kalau ikutkan apa yang Just terangkan, ini technical yang memang sangat deep lah. Kalau bagi tanya saya technical lah. So mungkin ada yang tengok, yang dengar akan tertanya, siapa Just? Cakap macam power ini orang cakap macam power nak tahu juga siapa Just ni? Just ni dia baik arwah dia. Kita cari solusi. Alright, so hari ni sesuai dengan tajuk yang ada dekat thumbnail korang tu, cara nak mulakan podcast. Jadi aku pun tak nak basa-basi lagi kan. Nanti kalau cakap panjang, acah-acah tahu pula. Nanti banyak silap dia. So, saya datangkan korang dia punya master, ahli dalam bidang podcast. Okay, selamat datang Just. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih jemput. Ya. So untuk makluman korang, Just ni dulu pernah terlibat dengan saya punya projek untuk kontraktor di Selangor punya video. Lama cerita ni. Lama. Jadi dan saya pun ada follow media sosial Just dan saya nampak dia dah mula aktif dalam bidang podcast dan dalam masa yang sama membantu betul tak? Betul. Membantu mereka-mereka yang nak set up podcast, Yes, yang betul, nak betul. buat podcast. Betul. Dan dia juga hari ni datang kat sini. Datang je sini terus Just minta tolong Just tengok Just podcast ni okey tak studio ni. Tapi Adib awak dah on track sangat-sangat. Alhamdulillah. On track sangat-sangat. Oi, bangga kalau ada orang yang cakap macam tu. Master cakap macam tu. Alhamdulillah. So Just, ni kita tak nak basa-basi lagi. Betul. Diorang nak tahu sebelum tu apa itu podcast. Ini adalah soalan yang sangat-sangat penting. Betul. Untuk kita nak start podcast ni, kita kena faham dulu apa itu podcast lah. So basically, kita masuk sejarah sikit lah sebab macam kita Adib kan. Untuk saya kenal Adib, kita kena tahu juga apa background Adib dan sebagainya. Betul. So sama dengan podcast lah, supaya kita tidaklah tersasar. Of course ada rules, tapi memang rules tu dicipta untuk dilanggar, tapi tolong langgar dengan berilmu lah. Okay. Kan? So sejarah podcast ni sebenarnya pada 1987 kalau saya tak silap. Dia start dengan nama podcast ni sebenarnya adalah Audio Blogs. Audio blog. Mungkin kita pun tak hidup lagi zaman tu. Tak lahir pun. Tak lahir pun lagi. So kiranya macam mungkin lah saya assume pada zaman itu dia famous dengan blog. Okay. Tapi dia ada perubahan berlaku untuk orang-orang yang auditory, jadi dia jadi audio blogs. Okay. So basically audio blogs, nama pun audio blogs. So memang audio lah cerita dia kan. So pada tahun 2004, pada tahun 2004 baru term podcast ini dicipta. 2004. Baru je lagi, baru 20 tahun je. Okay, betul. Kira barulah. Ya, baru je untuk lagi. Platform media ni barulah. Yang untuk podcast lah, nama dia podcast tu. Betul. So podcast ni dia masih lagi benda yang sama. Kalau saya tak silap, dia ada kena-mengena dengan Steve Jobs jugalah. Masa dia keluarkan iPod for the first time. So dia bawa orang biasa, dia buat iPod tu untuk muzik. Tapi dia bawa sekali audio blogs. Okay. Jadi keluarlah term tu. Podcast. So itulah sejarah podcast. Dan podcast ni orang dengar podcast ni sebab ada 3 benda je. Okay. Yang pertama sekali dia nak ilmu. Okay. Dia nak tahu deeper pasal sesuatu ilmu itu. Okay. Macam Adib buat sekarang. Ilmu bisnes. Betul. Kita tak belajar kat mana ilmu bisnes ni. Okay. Kita kena belajar, lepas tu kena ambil ni, orang ni cakap lain. So itu antaranya. Ilmu. Nombor 2, nak bagi tahu, nak updates. Nak updates apa-apa berita. So itulah yang selalu dimasukkan dalam entertainment, gosip dan sebagainya. Bad, apa orang kata, cerita yang bagus, cerita yang tak bagus, semua masuk dalam tu. Dan yang last kali orang datang sekadar nak gelak. Oh, nak entertainment. Yes. Okay. Dia nak entertainment, dia nak gelak. So dia dengar podcast. Itu podcast lah sebenarnya. Alright. So apa yang membezakan podcast dengan media yang ada sekarang? Dia dengan media sosial apa beza dia? Okay. Basically podcast dia memang pada dulunya dia dalam social media. Okay, dulu podcast dalam social media. Yes. Okay. Dia sebenarnya adalah social media sebab dia memang chill, relax, santai-santai, tak ada hard untuk bahasa dan sebagainya kan. Kalau kita nak compare social media, podcast, tapi untuk mainstream radio lah. Betul. Radio dia bahasa dia kena jaga sikit lah dan sebagainya kan. So
disebabkan teknologi berubah, ilmu tu pun berubah. Jadi demand datang, datanglah satu wave yang baru dipanggil new media, new media. Jadi new media ni datang sekali dengan teknologinya sekali. Sebab itulah sekarang ni kita boleh tengok podcast ada videonya sekali. Okay. Oh, kalau dulu tahun 2004 podcast tu dikenali sebagai audio sahaja. Yes. Dan mungkin macam tadi awak cakap, new media sekarang dah come out dengan visual juga, video juga. Dan yang itu bagusnya. Maksudnya kalau dulu podcast ni orang yang tertarik dengan podcast ni adalah orang yang ada audio neri saja yang nak dengar. Yang nak dengar. Tapi sekarang macam saya orang visual. Saya orang visual. So bila dah merge visual dan audio masuk sekali, orang yang visual pun boleh dengar podcast. So ilmu tu lagi besar, audience lagi besar. Yes. So itu antara kebaikan new Mac tu. I see. Jadi kalau dekat media sosial, media contoh macam television ke, dia orang boleh generate income. Yes. Media macam TV ke, radio, untuk iklan boleh masuk ke sana lah. Jadi kalau untuk podcast ni, dia boleh menjadi pendapatan ke kalau buat podcast ni? Secara teknikalnya memang boleh. Okay. Dalam pelbagai cara lah. Macam mana cara tu, orang bisnes biasanya kreatif dan orang kreatif biasanya memang kreatif lah. So macam Adib cakap tadi, TV apa semua ada masuk pengiklanan dan sebagainya. Advertising semua. Benda yang sama boleh buat pada diimplementkan di dalam podcast. Boleh. Sebab kalau dulu TV ni platform media mainstream yang lama, untuk podcast ni dia the new media lah. Dia dalam new media. Sebab kita bermain dengan traffic. Traffic ni benda yang kita tak nampak. Sebagai contoh kita boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Contoh macam apa yang saya tahu, kalau TV dia kiraan dia lebih kurang macam ni. Kalau satu rumah buka channel tu, dia akan kira 4 orang. Satu rumah 4 orang. Okay. So itu kiraan dia. So kita dekat social media ada views dan sebagainya, kan. Itulah kita punya analytic. So selagi mana kita boleh attract the audience, kita ada the traffic, kita boleh bawa pengiklan kat dalam tu. So iklan dia itulah dia. Dan bagusnya platform-platform yang kita guna macam social media macam YouTube dan sebagainya, analitik tu diorang dah buat sendiri. Kita dah tak payah susah-susah nak hire. For example, kalau kita buat bisnes, kita kena hire accountant untuk buat semua tu kan. So sekarang ni analitik tu semua dah ada, datanya dah ada. Kita tinggal present saja kepada orang yang berminat nak mengiklankan kepada kita. Itu secara kita boleh panggil benda tu sebagai macam hard sell lah. Tapi kalau secara teknikalnya memang kita boleh buat. Sebagai contoh, ramai yang tak tahu sebenarnya. Kalau dulu podcast ni dia tak masuk kat YouTube. YouTube ni more to visual kan. So podcast ni dia masuk kat dalam macam Spotify podcast, Apple podcast, Google podcast. Tapi ramai juga yang tak tahu sekarang ni Spotify podcast pun dah boleh upload video. So tak payah nak edit 2 kali, macam nak kena edit video, betul nak edit audio. Tak, edit sekali, boom, boleh upload dekat YouTube, boleh upload dekat Spotify. So cara nak buat duit dekat biasanya benda ni dekat Apple Podcast ataupun Google Podcast, di mana daripada subscriber. Maksudnya orang subscribe kita, dan kalau Apple Podcast untuk certain period, saya tak ingat berapa, kita akan dapat 70% hingga ke 75% daripada duit subscribe. Subscribe tu mungkin dalam satu subscribe maybe dalam $3 macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kalau kita dah lama, dah traffic dah makin banyak, kita akan dapat 85%. Cuma untuk Apple Podcast yang saya tahulah, dia ada yuran dia. Dia ada yuran dia dulu, bayar dulu baru dapat lah. Macam dekat Spotify Podcast. Spotify Podcast ni boleh buat duit, tapi untuk region kita dekat Malaysia ni belum ada lagi. Jadi saya memang mengalu-ngalukan untuk semua orang buat je podcast dulu. Dapatkan audience dulu. Once benda tu dah masuk dekat Spotify, then you generate your monetize lah maksudnya. So platform yang boleh untuk kita gunakan untuk letak kita punya podcast, YouTube,
Spotify, Yes, Apple, Google. Lain? Instagram pun, Facebook pun boleh sebenarnya. Facebook pun boleh. Okay. Masa video kan kita ada boleh buat monetize kat situ. Betul. Platform-platform lain monetize macam Instagram dengan TikTok mungkin tak boleh lagi. Tapi ada cara dia lah yang boleh buat. Ada creative way dia untuk dapat duit. Tapi yang paling mudah kalau beginner yang tengok sekarang ni, beginner nak bagi faham mudah, itu je lah Spotify, YouTube. YouTube paling senang lah kan. YouTube kita basically normal lah. YouTube 4,000 watching hour dan 1,000 subscriber, dan you guys boleh monetize. Okay. Jadi kalau ikutkan kalau kita nak set up podcast ni, okay, kita dah faham lah dia punya history, fundamental nak dapat duit. Kalau kita nak set up podcast ni, apa je barang ni? Kalau macam sekarang ni kita dah faham lah, orang tahu alah ada kamera, ada audio. Tapi kalau bang budget tak ada lah bang, macam mana yang paling murah tu apa yang kita boleh gunakan? Okay, itulah penting kita faham fundamental of podcast. Podcast itu berkaitan dengan audio. Okay. So kalau budget is your limit, dan dia jadi option, sama ada visual or audio, dia tak ada option lah kat situ. Dia must audio. Audio. Okay, so paling mudah sebenarnya adalah ambil phone masing-masing, record je lah pakai phone macam ni. Bercakap je lah. Pegang phone tu, record voice ni, something like that. Untuk kita masuk sikit, kalau kita nak masuk sikit, orang kata new Mac punya, new media punya, kita hanya perlukan 3 smartphone saja. Sebab apa saya cadangkan smartphone ni? Sebab smartphone ni boleh dikatakan literally lah semua orang ada. So contoh kita buat podcast, kita panggil kawan-kawan, and ada seorang host, ada seorang guest, ada seorang jaga teknikal. Dah ada 3 phone kat situ. So satu phone, of course kita kena ada storage yang besar lah. Satu phone record 2 orang bercakap, dan 2 orang ni kita buka voice record dan kita record kita punya. Dalam editing baru kita sinkronkan balik lah. Faham. Semudah itu. Itu kalau memang paling tak ada budget lah. Itu menjadi option lah kan. Let's say kalau ada budget, ini kita cerita kalau dia ada budget, macam mana pula senario dia? Kalau kita ada budget, of course, selepas kita set up, kita kena fikir for the improvement and the upgrade. Macam saya punya prinsip, kita jalan dulu, bila ada masalah, baru kita solve. Faham? So bila ada soft, yang ada problem dan ada soft tu, barulah kita upgrade. Ada masalah kat sini. Okay ni. Bateri asyik. Contoh saya bagi contoh ni, kita sebelum masuk benda tu, contoh macam kamera ni. Kamera ni bateri dia pakai bateri, lepas tu record dalam 1 jam bateri habis. Okay, so ada masalah kat situ, bateri masalah. Okay, kita pakailah direct current. Daripada bateri pakai dummy bateri direct dekat DC, pun 24 jam dia akan on. Betul. Okay, so untuk upgrade sama juga. Dia tak ada option. First thing first, upgrade audio dulu. So untuk audio basically kita syorkan ada 2 jenis mic lah. Satu condenser mic, satu lagi dynamic mic yang macam adik pakai ni. Ini ada dynamic mic. Okay. So apa kelebihan dynamic mic? Tak payah phantom power. Dia cucuk terus on. Terus on. Okay. Clear. Okay, so ni dah mic. Of course kita ada 2 mic yang sedap ni kan. Kita perlukan mixer. Okay. So kita perlukan mixer untuk control everything, dan kita perlukan audio recording. Macam sekarang teknologi dah canggih kan. Adik punya mixer pun ada recording terus kat dalam tu. Okay. So dah record kat dalam tu. Settle. Faham. So itu audio. Kalau video, of course daripada pacak satu kamera, kita dah nak main 2-3 kamera baru sedap kan. Betul. Bila saya cakap ada satu kamera yang khas untuk saya, bagi orang pun fokus kat kita. Bila Adib cakap ada fokus. Betul. Lepas tu kita ada satu wide kamera, nampak satu set dah cantik kan. Set dah cantik, tak tunjuk kan. Tunjuk. Ataupun itu adalah satu bridge lah untuk audience. Maksudnya dia dah tight ada wide. So rehat sikit otak audience untuk menerima information kan. Okay, so 3 kamera ni tadi, basically kita boleh record traditionally, maksudnya record separately. Lepas tu kita masuk dalam editing. Ni saya nak share sikit lah. Bila masuk dalam editing, biasanya untuk professional editing software, dia ada satu features dipanggil multi-view editing. Okay. Seperti macam ada dekat Final Cut Pro, dekat Adobe Premiere. Maksudnya contoh ada 3 footage ni, kita highlight kan, carilah tu multi-view editing. Dia akan jadi macam switcher. So kita play je, lepas tu kita
kita klik je dekat footage tu, dia akan jadi cut. Tap. Dia tukar-tukar terus. So akan speed up the process editing. Betul. Dan sekarang ni zaman AI. Pernah tengok kan AI? Betul. 1 jam punya podcast, berapa second je dia buat cutting kan. So kalau nak pergi on the technical part, boleh upgrade, consider untuk ada switcher. Switcher boleh switch jalan terus. Jadi kalau ikutkan apa yang Just terangkan, ini technical yang memang sangat deep lah. Kalau bagi tanya saya technical lah. So mungkin ada yang tengok, yang dengar akan tertanya, siapa Just? Cakap macam power ini orang cakap macam power nak tahu juga siapa Just ni. Just ni dia baik arwah dia. Okay, Just ni dia orang biasa je. Orang biasa yang backgroundnya lain, tapi minatnya ke arah videografi dan fotografi. Everything yang related to the camera lah. So kita develop kita punya skill, kita punya karakter semua, ilmu semua ke arah itu. So tapi kalau nak menjawab soalan Adib tu, saya sebenarnya nak orang kenal saya a resourceful person. Okay. Kalau saya nak orang, saya nak saya ni dikenali sebagai resourceful person lah. Tapi untuk orang luar sana, saya nak orang panggil saya sayang. Bukan. Nak orang kenal saya as a producer. Okay. Maksudnya kita boleh buat itu, boleh buat ini, boleh produce ini, boleh produce itu. Okay. So jadi Just dalam bidang videographer, fotografer, berapa lama dah Just? Okay. Kalau ikutkan dia turning point, bukan turning point lah. Masa start tu dia sekolah lagi. Sekolah form 4 macam tu. Kita aktif dengan aktiviti sekolah lah. And then banyak cerita saya ni masa muda-muda ni kan. Lepas SPM kita ke bidang sukan. Okay. Mungkin adik tak tahu, saya sebenarnya bekas atlet negara. Oh ya? Yes. Dalam sukan apa? Dia sukan paling rare sekali lah. Sukan menembak. Oh, dulu main nembak. Dulu shooting jugalah. So masa tu dia banyak, kita muda, kita memang explore gila-gila. Contohnya dalam masa kita belajar, kita ada career kita as a athlete, dan dia high performance punya sukan kan. Atlet negara. Dalam masa yang sama kita buat juga curi-curi masa, buat job, follow orang pergi wedding. Sampai saya tak nak hilang saya punya skill dalam kamera ni, saya main toy fotografi. Kita beli action figure, kita posekan dia, kita ambil gambar, kita edit dia effect satu. Tapi yang betul-betul serius, maksudnya kita buat cari makan betul-betul lah kan, pada umur saya 25 tahun. Saya dah tak ingat tahun berapa, tapi umur saya 25 tahun lah, di mana saya decide untuk saya stop career sebagai atlet menembak, dan saya ada budget sikit. So saya start dengan bisnes lah. So bisnes dalam benda yang kita minat lah. Okay. Jadi kalau dikatakan lama lah dalam bidang ni. Boleh kata lah. Okay. Jadi untuk tahun 2024. Yes. Sebab kalau kita tengok negara jiran macam Indonesia, macam luar negara, podcast ni diorang dah naik lama dah. Mungkin bagi saya mungkin dalam tahun 2019 ke 2018 macam tu lah. Betul. Dan hype spike ni podcast ni pada tahun 2020 kalau kat Indonesia yang saya study. Kat Malaysia ni baru je nak naik. Tahun 2024 saya Malaysia rasa selalu lambat. Malaysia agak lambat sikit. Kita lambat 4 tahun atau 3 tahun daripada negara jiran sebelah kita. So untuk tahun 2024 ni Malaysia podcast, adakah peluang boleh naik dengan cepat ataupun ini lah peluang dia? I would say yes. Macam sekarang kan 2024 kan, kan ada KL Podfest. Okay, itu yang pertama. Yes, itu yang pertama. Nampak tak? Benda tu dia menggalakkan lagi untuk orang. Dia dah ada buat demand. Jadi dia buat benda tu sebenarnya dah ada demand lah. Yes, dah ada demand. Okay. Sebab tu saya pun nak sangat ni podcast kita cari solusi ni dikekalkan. Sebab kita nak kita tengok macam trend TikTok kan. Dulu TikTok ni kita terkenal dengan orang-orang yang gelek-gelek. Ketika itu. Yes, masa awal-awal dia naik kan. Betul. Lepas tu ramailah yang masukkan konten, contohnya ustaz-ustaz pun masuk. Orang information sharing ni, belajar pasal kamera pun dekat TikTok. So kita nak podcast kita pun
ramai orang-orang yang memberi manfaat. Biar ramai-ramai. Memang susah kita nak sustain. Betul kan? Betul. Sebab podcast ni orang nak tengok yang macam nak release tension apa semua kan. Tapi kalaulah kita yang buat podcast ni ada satu subscriber sahaja, then entertain yang seorang ni cukup. Kan sebenarnya Yes. ramai orang yang buat YouTube mungkin atau yang buat platform-platform media macam ni, dia orang nak viewer, nak subscriber ramai-ramai ribu-ribu. Sebenarnya from the small thing can give a big impact kepada ramai orang lah sebenarnya. So kalau let's say katakan kita nak buat podcast ni, apa cabaran dia? Berdasarkan pengalaman Jas sendiri, bantu orang set up, mungkin ada beberapa kawan-kawan ataupun kenalan yang nak buat podcast ni, susah buat podcast nak naik sebab kita tak popular lagi. Baik, Mungkin Jas pun ada podcast sendiri kan? ada podcast sendiri. Kita menjalankan beberapa podcast lah. Antaranya kita ada Kongsi Terang. Boleh sama-sama subscribe nanti Boleh. Okay, Kongsi Terang ni more to entertainment lah. Tapi kita sebenarnya kita orang adalah orang yang belakang tabir, technical part dan sebagainya. So Kongsi Terang ni sebenarnya kita nak highlightkan orang-orang belakang tabir. Itulah yang sebenarnya lah. So kita main entertainment sikit lah. Okay. Lepas tu kita ada Hoi Podcast. Hoi ni stand for Home of Ideas. Benda ni dia random je. Apa yang kita terfikir kat kepala otak kita, ada member nak borak, pacak, rekod. Jadi podcast dah. Post je. Tak ada, macam tak ada lah nak beria-ria sangat lah Hoi Podcast. Dan Hoi Podcast ni jadi satu platform untuk student-student saya. Saya mengajar juga. So student-student saya, kita bagi dia macam mana nak handle podcast, macam mana nak set up podcast. So hasil dia nanti kita upload dekat Hoi Podcast ni. Dan last kali kita ada borak bisnes lah. Borak bisnes ni kita fokus dekat bisnes sahaja dan keusahawanan. Dan yang ini kita highlightkan partner saya lah, Nazirul. Dia yang akan ke depan dan handle semua benda yang berkaitan dengan podcast lah. Okay, cabaran dia. Cabaran dia sebenarnya nak mula tu. Nak bercerita tu macam berat sebenarnya cabaran dia. Yes. Dia macam ada bau kejap. Okay, sebenarnya nak mula tu sebenarnya sangat-sangat susah kalau kita dah fikir apa yang kita nak dapat. So mula ni kena mula je dulu. Jalan je. Macam Adib start buat podcast ni sebab pergi banyak kelas. Lepas tu terfikir macam mana peniaga-peniaga kecil ni nak dapat ilmu yang Adib dapat pergi kelas ribu-ribu riban semua tu kan. So at least kalau tak dapat 100% dalam podcast ni, at least dapat 20% pun dah still bermanfaat. Faham? So go for that objektif dulu. Dia akan menguatkan untuk terus. Selepas tu of course kita kena fikir macam mana kalau nak jana duit tu kena fikir yang itu kemudian. Faham. Kalau itu yang first, itu yang banyak yang stop. Alright. Jadi tadi Jas cakap mengajar apa tu? Saya tak tahu. Saya mengajar dekat salah satu universiti awam. Okay. Sebagai jurulatih sambilan lah, Koko. Koko, okay. Dan Koko saya dekat universiti itu memang berkaitan dengan media, videografi dan sebagainya. So saya bawa silibus podcast. Oh, buat silibus podcast. Sebab satunya bergantung kepada saya punya capability lah. Saya ada equipment. Sebab kalau ikutkan dia punya sejarah kelas tu, kena buat short film lah apa semua kan. Satu soalan ni, kalau saya buat short film, laptop yang student pakai tu boleh edit tak? So saya bawa benda yang mudah, podcast. Dia lebih kepada content tu. So diorang akan sentuh juga technical part kan. So itulah saya sambil-sambil tu mengajar jugalah. Okay, Jas nak tanya, ni yang tengok sekarang diorang nak belajar buat podcast. Okay. Aku nak mulakan podcast, tapi podcast yang macam mana? Okay. Sebab podcast ni kan dia ada macam konten, ada yang cerita pasal masak, bisnes, macam mana. Kalau untuk tahun 2024 ni, podcast yang macam mana? Topik apa yang senang ataupun yang mudah untuk naik ni? Okay. Mudah untuk naik, dia very subjektif lah. Okay, betul. Tapi kalau kita nak start dengan apa yang korang minat. Apa yang kita minat. Nak buat podcast ni buat apa yang kita minat. Contoh Adib. Adib boleh je start dengan basikal. Dulu kan main basikal. Oh, betul. Ramai yang tak tahu harga basikal. Jangan cerita. So kat situ start dengan benda yang kita minat je.
Lepas tu kita nak shift ke apa tu, itu terpulang pada kita. Macam Adib, mungkin Adib expert on the branding dan marketing. Jadi dia dah terus ada long term punya perancangan. Jadi nampak dah, okay, kita kena ada, kenapa nama dia Kita Cari Solusi. Dia ada dah fundamental benda tu kan. So kalau untuk orang yang memang zero, dia nak start, borak je apa yang korang minat. Boleh borak pasal bola, apa-apa je. Okay. Kemudian kalau anda kata kita nak naik, sebab kalau kita tengok podcast ni nak naik dia, cabaran dia besar. Selain daripada entertainment. Kalau entertainment insya-Allah orang kata yalah nama entertainment kan, kita nak menghibur kat situ, senang. Tapi kalau podcast ni nak naik macam mana dengan mudah? Ada tak tips daripada Jas ni? Kau buat podcast nak naik, kau kena ada satu fundamental macam ni. Apa nak mulakan podcast? Apa yang patut ada? Dari segi teknikal dia. Tadi kita dah cerita equipment kan. Ini dari segi di belakang tabir tu. Dari segi jemput gas, skrip, benda-benda tu nak tahu. Okay. Yang pertama sekali kalau nak main social media ni, yang pertama sekali kena konsisten. Betul. Itu kena konsisten. Jangan bermodalkan semangat. Aku nak buat. Baru buat 2-3 konten. Tak dapat view, tak dapat like. Terus fade up. Yes. Dia kena konsisten. So, bila kita nak konsisten ni, kita kena ada sistem. Okay, betul. So bila sistem ni lah yang akan keep kita. Maksudnya kita bukan dari segi content tu sendiri, dari segi workload pun kita akan delegate juga. And macam Adib ada editor, dia masing-masing ada penat masing-masing lah. Part masing-masing, tugas masing-masing. So antara dia, kalau to be realistic lah kan, dan nak bagi mudah, kena main semua platform. Macam kita, macam saya dekat Kongsi Terang, kita memang fokus on full podcast. Kita fokus dekat YouTube. Lepas tu 3 major podcast lah, Spotify, Apple dengan Google. Social media yang lain kita buat shorts. Dan kita memang wajib buat shorts. Kita buat filem bagus macam mana pun, kalau tak ada marketingnya, orang tak tahu. So sama juga. Kita buat podcast manfaat macam mana pun, kalau kita tak war-warkan, kita tak berada, macam kita tak bagi tahu yang kita keberadaan kita. Marketing lah. Yes, kita kena buat juga. Itulah new media. Kita kena masukkan juga. Macam saya, kita gunakan platform-platform social media ni sebagai agent marketing. So contoh, dekat social media, dekat YouTube kita ada shorts. Shorts dekat YouTube dia memang tak boleh lebih 1 minit. Betul. Okay, so macam kita orang macam okay, kita stick je lah dengan 1 minit. 1 minit boleh guna untuk semua. Walaupun TikTok boleh upload lagi lebih ke apa kan, kita stick dengan 1 minit. Dan kalau macam dekat YouTube, kita boleh shorts tu, kita boleh relatekan bawakan ke full podcast. Tapi tak tahulah, mungkin untuk channel-channel baru mungkin features tu tak buka lagi. Tapi itulah penting, konsisten dulu. Nanti dia akan buka benda tu lagi mudah. So dia boleh bawa ke full podcast. Lepas tu kita biasanya social media yang lain, contoh macam Instagram, kita memang gila-gila gunakan features in collaboration. Kita post benda tu, kita panggil guest, kita in collaboration dengan dia. Dia nak accept ke tak accept, itu terpulang pada dia. At least dia acknowledge benda tu, kita dah upload. So mungkin dia nak share ke apa, itu terpulang pada dia lah. Dan selepas kita konsisten, kita ada sistem. Okay, antara dalam sistem ni, contohnya kita kena, ni bukanlah satu benda yang wajib, tapi satu advantage untuk kita orang dekat orang-orang yang belakang tabir ni, kita dah biasa bekerja dengan running order. Dipanggil RO lah. Running order. So running order ni akan nampak segala-galanya lah. Soalan-soalan yang akan ditanya, berapa minit sesama section tu, kita ada break ke, kita tak ada break ke, kita nak jalan je ke. So ada soalan-soalan dia, kita boleh susun dan sebagainya, kita nampak. Dan
basically satu RO boleh communicate dan boleh fahamkan untuk semua orang di bahagian technical, hosting, makeup artist, kita, location semua boleh faham dengan satu RO saja. Kalau RO ni dia kita buat sendiri ke ataupun dah ada format kita cari kat Google dapat RO tu macam mana? Basically tak pastilah kalau Google ada tapi kita boleh buat sendiri. Okay, so kalau kita nak buat sendiri, apa saja yang ada kat dalam RO? Ni catat sediakan pen. Tak pun screenshot. Dalam RO yang biasanya yang pertama sekali kita ada soalan-soalannya. Dan kita dia bayangkan RO ni bentuk kotak-kotak. Lepas tu biasalah yang kat sebelah sini nombor, lepas tu perkara, masa, berapa banyak mic. Lepas tu last kali lupa dah benda kat last kali tu. Okay. So dekat dalam perkara tu kita ada contoh introduction. Kalau hosting tu professional, introduction je. Lepas tu tulis berapa second dia kena cakap. 2 second, 5 second. Jalan. Okay. So jadi ini kalau diikutkan dia lebih kepada macam mana flow podcast tu berjalan. Yes. Dan dalam RO tu juga ada kita punya soalan-soalan. Betul. Ada juga masa. Betul. Kena ikut lah. Sebab kalau ikutkan ramai podcaster dekat luar sana dia orang hanya memikirkan tak apa, guest duduk guna kepala otak jalan je lah. Sebenarnya tu bahaya ke okey juga? Ke ikut orang? Ikut orang. Kalau boleh goreng. Sebab kita macam kita orang dekat bahagian technical, kita memang mementingkan technical. Sebab kita punya macam podcast kita memang kita fokus on orang-orang yang belakang tabir. Contoh orang-orang belakang tabir ni, DOP, director pun belakang tabir juga. Dia bukan frontman punya, bukan pelakon kan. Jadi untuk impresskan orang-orang yang dalam line-line professional ni, of course kita kena ada that setup lah. Tapi kalau untuk macam borak-borak kawan-kawan ke, bantai je. Bantai je lah. Kadang-kadang kita rekod satu podcast, borak-borak, tiba-tiba jadi 2 episod. Satu topik lain. Contoh, kenapa Adib buat cantik-cantik? Mesti nak ada impression bila orang business datang, ini setup, ini bukan main-main. Something like that. Kalau kita letak phone, orang akan macam podcast biasa. Ini setup ni betul-betul serius ni diorang buat ni. Faham tak? Dia ada benda tu. So depends on orang. Cuma kita orang kat kongsi terang memang applykan benda tu. Sebab kita orang dah terbiasa sangat. Kadang-kadang kan soalan biasa lah, macam apa topik? Siapa nak jawab ni? Kalau RO dah siap, tinggal ikut je. Yes, dah tak ada soalan lagi. Okay. Dan RO ni boleh buat bila-bila. Contoh contoh sekarang ni tengah for example lah Taizo. Buat je RO pasal Taizo. Jemput tak jemput tu kemudian. Okay, faham. So contoh lah, tiba-tiba dapat Taizo datang. Dah senang. Buka balik. Dah ada base. Dah jalan. Okay. Sebab kita orang dekat kongsi terang masing-masing ada kerja hakiki masing-masing. Okay. Kita tak fokus on the content podcast itself. Kita memang tiba-tiba aku free Khamis ni. Jom set tiba-tiba. Jom kita set podcast. Aku panggil guest ni. Pum jalan terus. Itu kita orang lah. So RO tu dah siap awal. Kita nak panggil siapa? RO mana yang dah siap? Kita panggil lah. Jom. Boleh tak dapat? Dia free tak? Free. Jom on. Kadang-kadang kita biasa macam-macam ada kerja masing-masing kan. Kadang-kadang dia macam kita punya guest tu kadang-kadang dia kata on. Pagi-pagi mesej, aku ada emergency lah. Tiba-tiba tengah hari, boleh aku datang balik? Boleh kita dah ready. Satu hari ni memang kita untuk podcast datang lah. Tu borak. Macam tu lah kita orang punya santai lah. Kita bukan buat podcast untuk macam buat betul-betul macam konten sangat lah. Kita just nak have fun. Boleh, tapi dalam masa sama nak views semua tu normal lah. Betul. Kemudian kalau modal, kita nak cerita modal lagi ni. Dia orang fikir technical tadi, kamera kita dah cerita. Di belakang tabir kita dah cerita. Fundamental kita dah cerita. Ujung-ujung modal juga, duit nak tahu. Betul. Kita nak buat macam ni, selalunya lah berapa?
Okay. Yang tanya ni, dia nak beli barang ni. Awak punya atas sifu yang biasa set up podcast ni. Okay, podcast. A simple podcast. Untuk maklumat semua saya ada buat servis juga. So kalau nak beli barang podcast boleh cari Jas. Tak ada hal. Dia ada banyak servis. Antaranya kita boleh bantu rekod. Maksudnya datang rekod 100, 200 setengah. Macam tu lah package dia lebih kurang. Ratus-ratus. Satu hari datang, kita main hours. Datang ke studio kita orang. Main hours. Berapa banyak episod nak jalan-jalan. Dan kita maksudnya datang ke studio kita orang. Oh, jadi Just ada menyediakan satu studio juga. Siapa nak buat podcast datang situ. Sediakan tempat. Yes, adik pun boleh buat benda yang sama. Oh, boleh ni. Dah cantik ni. Dah lengkap ni, buat je. Oh, macam tu ya. Yes. Tukar-tukar sikit je. Macam ni, tukar sikit ni. Okay. Kalau contoh macam ada solusi, kita cari solusi, tu keluarkanlah. Okey. Boleh buat rental. Oh, maksudnya rental macam tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada juga package lamsam lah. Maksudnya untuk start podcast kita boleh jalan. So saya punya package tu dia ikut pada brand dan pada ekosistem tu. Ekosistem ni maksudnya kita akan beli equipment yang itu je brand dia. So dia akan integrate on dalam ekosistem brand itulah. Serendah 5,000 dah boleh jalan. Serendah 5,000 apa saja? Kita dapat audio punya setup, kecuali kamera lah. Okey. Kamera memang harga lain. Ataupun korang boleh follow saya punya tips di mana pakai phone. Audio yang penting. Audio punya setup dalam 5,000 boleh dapat terus. Okey. Kemudian itu yang tengah-tengah. Kalau yang mahal-mahal? Okay, mahal dia custom. Dia dah masuk pada budget. Apa orang kata, taste orang tu. Alright. Tak semestinya kena pakai Shure. Kan ada banyak lagi brand lain. Ni semua Adib punya taste ni. Ini semua Adib punya taste. Kamera Fuji semua Adib punya taste. So it depend on budget masing-masing. Boleh custom, kita boleh supply barang. Sebab saya pun selain daripada buat podcast, kita ada saya sendiri ada channel YouTube saya lah. The Toolin. Dekat situ kita buat banyak review barang-barang, gadget, kamera dan sebagainya dekat situ. So dekat situ lah kita ada satu collaboration dengan satu supplier dekat Malaysia ni. Kita boleh dapatkan barang dengan harga yang insyaAllah affordable lah. Jadi kalau anda kata tadi dari segi Just punya pengiraan, okay, 5,000 kalau nak datang ke studio, tinggal bawa diri, bawa guest, record, 100, 200 ikut hours juga. Nak buat paling rendah tadi pun pakai handphone, yang penting audio. Alright. So let's say katakan dia team podcast ni boleh buat sendiri ke perlukan team juga? Okay, just record selfie, letak stand, record lah seorang pun boleh. Kalau tanya saya dari segi saya punya experience, kepakaran apa semua, memang boleh pun. Boleh lah. Boleh je. Okay, sebab ramai yang ingat ni kalau nak buat podcast kena ada orang, kena ada team, kena ada macam ni lah, jaga team yang jaga ni semua. Boleh? Jalan je. Dia start dengan kawan-kawan pun okay. Sebab kadang-kadang kalau kita nak panggil guest tu, kita macam segan sikit lah. Macam setup kita tak apa-apa ni, kita segan sikit kan. Panggil kawan ni. Kalau nak edit video pakai CapCut pun boleh je lah. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Student dekat universiti tu, semua pakai CapCut. Senang. Yes. Okay, saya bagi satu tips juga. Normally kan biasa kalau kita buat podcast, lepas tu kita ada keluar animation kat bawah tu, nama Adib, host semua kan. Saya, just me, guest kan. Okay, animation tu kita boleh standard kan. Diberi benda tu dipanggil, okay, biasa kalau foto PNG yang background dia tu kosong kan. Okay, PNG. So dalam video benda tu dipanggil alpha video. Okay, macam mana nak dapatkan alpha video? Dapat pergi pergi dekat CapCut, ada animation keluar tulisan nama apa semua, nama tu lower third lah kan, keluar. Export benda tu kepada satu format, saya lupa nama format dia, tapi format itu ada 4x4. 4. So dia akan jadi alpha video. So next time tak payah dah, maksudnya orang lain edit pun tak payah masuk je video tu, tak. So dia akan terus jadi animation. Macam tu. Senang je sebenarnya nak. Untuk zaman sekarang dah tak ada masalah lah. Nak edit. Tak ada alasan dah. Tak ada alasan. Semua orang boleh buat podcast. Yes. Yang penting ada mahunya kat situ. Yes, ada mahu, dan of course lah.
kita kena bertanggungjawab dengan podcast kita, dengan konten podcast kita kena bertanggungjawab. Dan please ramaikan dan raikan podcast kat Malaysia ni dengan konten-konten yang bermanfaat. Okay. Konten yang bermanfaat. Yes. Mungkin sekarang dah 2024, kita perhatikan podcast dah makin banyak dekat Malaysia. Dah mula nak naik ni. Okay. Dan saya perhatikan ada juga yang kemarin viral podcast yang pasal tak payah sekolah lah, apalah, bla bla and so on. Apa komen just terhadap podcaster yang dekat Malaysia ni? Podcast yang dekat Malaysia ni banyaknya bahasa kasar dia macam sampah ke ataupun tak ada. Podcast yang kat Malaysia kebanyakan semua entertainment, memberi manfaat ke macam mana? Dia macam ni. Kalau tanya personal pada saya, kita jangan, yang pertama sekali jangan judge lah. Contoh pasal tak pergi sekolahan, jangan baca headline dia. Tengok podcast dulu. Tengok apa dia cakap macam tu, kenapa, pengalaman dia, jalan kita lain. Betul. So cuba faham. Tapi macam saya baru cakap tadi lah, kita kena bertanggungjawab dengan kita punya podcast, kita punya konten. Terutamanya macam kita kena bertanggungjawab dengan kita punya podcast. So untuk orang yang kita maksudkan tu, saya boleh katakan apa yang statement yang dia keluar memang mencetuskan banyak masalah kan. Tapi dia bertanggungjawab dengan dengan konten dia, sebab dia ada counter balik. Dia ada explanation kenapa dia cakap macam tu dan sebagainya. Okay. Yang pertama, bila masuk pasal podcast ni, podcast ni memang nak tak nak kita kena tahu podcast content. So open sikit. Okay. Saya tak kata dia buat tu betul ke salah ke, tapi kita macam tu lah, kita kena open dulu. Jangan terus nak menyalak. Macam sebelum ni ada isu di mana Jojo dia menang silat kan. Lepas tu dia cakap dia pasal silat. Okay, saya sangat-sangat suka dengan respon John Bear dekat ML Studio, di mana dia cakap kalau kita orang silat, kita faham apa yang dia cakap. Yes, kita faham situasi dan kita takkan menyalak. Itu yang bagus sebenarnya. Sebab orang yang belajar silat, dia akan lebih matang. Sebab kita tengok silat pun, dia ada banyak silat. Ada silat yang defend, ada silat yang serang kan. So kebanyakannya kita belajar silat tu sebab kita nak mempertahankan diri. Jadi kita takkan sama ke lah. Kita akan, contoh kalau kita fight kan, kita tengah sparring, kita akan ready dulu kan. Kita akan defend, bukan pergi attack. So sama lah. Sebab kalau daripada konten yang dia cakap tu, dia lebih pada konteks subjek ketika pertandingan. Dia cakap kalau memang betul pun pertandingan silat dia banyak dia punya rules kan. Dia tak macam yang Jojo main tu macam One Championship tu memang tak, dia bukan tak ada rules, dia memang nampak real. Memang bantai. Macam silat kan dia banyak rules dia, lepas tu ni tak boleh, tak nampak real. Dia dari segi konteks tu. Dan bagi saya secara peribadi, bagusnya benda macam tu naik, dia membuatkan orang kita ni pertama sedar dengan kehadiran podcast. Betul. Dan yang kedua, dia membuatkan orang kita makin celik tentang podcast ni. Kalau kau nak dengar, kalau kau nak ambil apa yang dia cakap, kau tak boleh nak ambil keratan itu saja. Kau kena dengar the whole story, whole podcast, baru kau akan faham apa yang dia sampaikan. Betul. Tapi netizen kita itulah, kadang-kadang baru dengar je triggered, terus tulis. Tolong netizen di luar sana, jadilah netizen yang cerdik. Betul. Kita pilih kita nak jadi netizen yang macam mana kan? Kita nak jadi pendengar podcast yang bagaimana kan? Nak pergi hentam ke, nak support ke, nak analisis dulu apa yang berlaku dan sebagainya. Okay, jadi untuk podcast bagi saya secara peribadi, yang apa yang dikongsikan Jas memang sangat-sangat membantu lah, memberi manfaat. Dan saya rasa kalau yang mendengar ni, yang melihat ni, mungkin banyak poin-poin yang diorang dah catat. Buat ini, buat itu. Hopefully. Dah catat. Kalau anda kata diorang nak berhubung dengan Jas, lalu mana? Platform media sosial apa saja? Social media lah. Kita zaman-zaman kita ni, saya rasa lah zaman-zaman kita ni masih lagi dekat Instagram. Dia tak pergi, kita main juga TikTok apa semua, tapi dia urusan kerja je lah. Okay. Kan, urusan kerja, urusan konten kan. So kalau nak hubungi saya, boleh pergi dekat IG saya, JasmiMZ. Itu je lah. Lepas tu DM lah, free DM lah. Itu je lah. Okay. Free DM.
Jadi kalau nak buat podcast boleh DM dengan Jas terus Boleh lah, tak ada masalah. Kalau studio tadi kalau dia nak datang ni, aku rasa macam malas nak buat setup. Aku datang je lah kat studio Jas ni. Actually studio kita ada 2, satu dekat Kajang, satu lagi kat Southville. Kat mana? Kat Southville. Southville kat mana? Southville dekat dengan Bangi. Kalau lalu Plus tu nak pergi Seremban, sebelah tepi jalan je. Southville lah. Biasanya orang akan pergi Southville lah sebab dia senang. Orang nampak lah macam daripada Dengkel and daripada Shah Alam Dengkel pun betul keluar sikit ada Southville. Daripada KL pun Southville, daripada Seremban pun dia sebab dia memang betul-betul sebelah highway. Itu record sahaja ataupun masuk edit? Record saja. Edit harga lain. Oh, edit harga lain. Edit kita lain edit ni. Ada masa nak kena luangkan masa tu kan. Kalau edit berapa pula cas tu? Biasanya kita package sekali. Contohnya biasanya kalau orang yang ambil macam sebulan terus, sebulan 2,550 lebih kurang harga dia buat masa sekarang ni lah kan. Masa rekod ni lah. Sebulan kita boleh bagi 2 ke 3 konten. Lepas tu kita boleh siapkan 20 shots. Tu termasuk sekali dengan editing lah. Dan kita bagi juga consultation dari segi strategi lah, macam mana nak pergi dengan konten kau ni kan. Okey, jadi untuk perkongsian yang Jas berikan saya rasa itu saja dah cukup. Nanti mungkin next season boleh datang lagi kan, kita bawa next topik yang lebih menarik. Kan? Betul. So untuk korang jangan lupa untuk like dan follow, subscribe media sosial kita Cari Solusi, dan kita jumpa episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Thank you for subscribe. Kita cari solusi.